Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak masuk tajuk baru, bab 7, kebarangkalian mudah. Saya tak pasti awak dah belajar dalam Maths belum, tapi ini adalah tambahan daripada yang Maths tu, dan beza antara kebarangkalian dalam Maths dengan kebarangkalian Maths ialah dia ada kata mudah. So, lebih mudah lah. Okey, insyaAllah. Okey, so kita imbas balik tajuk kebarangkalian. Saya tak pastilah awak belajar ke tak, tapi kita imbas kembalilah. Apa masuk kebarangkalian? Kebarangkalian adalah kemungkinan suatu keadaan akan atau telah berlaku. So, kita dalam hidup kita selalu kita buat kebarangkalian. Berapa peluang kita nak menang Awak akan jawab 50%. Okey, so itu adalah kebarangkalian. Sebab kebarangkalian ni adalah pengukuran kemungkinan berlaku suatu perkara dalam bentuk pecahan atau peratusan. So kita guna kebarangkalian untuk kita yakinkan kita punya prediction kita. Berbanding kalau kita cakap macam ni, kita boleh menang tak? Boleh kot. So kita tak yakin. Kalau kita cakap boleh menang tak? Boleh, insyaAllah 50% kita boleh menang. So kita boleh nampak ada keyakinan kat situ lah. So apa formula dia? So formula dia ialah P. P ialah simbol untuk kebarangkalian. Kebarangkalian peristiwa A berlaku ialah bilangan kesudahan bagi peristiwa A bahagi bilangan kesudahan bagi ruang sampel ataupun N. N is numbers of A divide by numbers of sample. So kita tengok apa maksud kesudahan, apa maksud peristiwa, apa maksud ruang sampel. Okey, ruang sampel maksudnya satu set yang semua kesudahan yang mungkin bagi satu uji kaji. Dia adalah hasil eksperimen. Contohnya dalam melontar sebiji dadu, kesudahan yang mungkin ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dalam dadu dia ada 6 permukaan, betul? So bila awak lontar dadu tu, awak mungkin dapat nombor 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5 dan atau 6. So ada 6 kesudahan yang mungkin kalau awak buat eksperimen ni lah. Okey, so ruang sampel dia mesti ditulis dalam bentuk tata tanda set. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, eksperimen adalah apa yang awak buat untuk dapatkan keputusan tu ataupun untuk dapatkan kesudahan. So dalam kes ni eksperimen dia apa? Eksperimen dia melontar sebiji dadu. So ruang sampel yang mungkin ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, peristiwa ialah satu set kesudahan yang mungkin bagi satu uji kaji. So dalam satu uji kaji tu awak nak dapatkan apa? Contohnya awak nak dapatkan nombor genap. Ini peristiwa dia. Awak membuat uji kaji. Apa eksperimen awak? Eksperimen awak adalah melontar dadu. Apakah ruang sampel dia? Ruang sampel adalah kesudahan yang mungkin. Okay, awak dapat 1 atau 2 atau 3, 4, 5, 6. Apakah peristiwa? Peristiwa ialah kebarangkalian awak mendapat nombor genap. Okey, ataupun kebarangkalian awak mendapat nombor ganjil. Itu semua adalah peristiwa. Awak nak apa dalam awak punya eksperimen tu? So katakan kalau peristiwa ialah mendapat nombor genap. So dalam set ruang sampel awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So awak nak dapatkan nombor genap saja, maksudnya 2, 4 dengan 6. So peristiwa A adalah mendapat nombor genap, iaitu dia punya set dia adalah 2, 4, 6. Kalau nombor ganjil 1, 3, 5, mesti tulis dalam bentuk tata tanda set. Okey, nilai kebarangkalian tu adalah berada di antara 0 hingga 1. Bila kita nak yakinkan benda tu, nak bagi tahu, nak bagi fakta, kita mesti ada numbers tau. So jadinya kebarangkalian ni kita tak boleh cakap boleh kot, insyaAllah, maybe, tak boleh. Kita kena bagi tahu satu figure, satu facts. Okey, so kebarangkalian antara 0 hingga 1. 0 bermaksudnya kebarangkalian tu tak akan berlaku. Okey, contohnya, adakah seorang lelaki akan mengandung dan bersalin? So kebarangkalian memang 0 lah. Tak mungkin lelaki akan mengandung dan beranak. Okey, nombor 1. Contoh, akan wajib berlaku, pasti berlaku. Contohnya, kalau dalam Islam, hari kiamat pasti berlaku. So kebarangkaliannya akan jadi 1. Okey, so 0 sampai 1. So dia boleh take in numbers in between lah. So 0.1, 0.5, 0.3. Makin dekat nombor tu dengan 1, okey, makin dekat kebarangkalian tu dengan nombor 1, makin pasti ia berlaku. So maksudnya kalau 0.9, maksudnya dia makin hampir dengan 1, dia pasti berlaku lah. Contoh kalau awak tanya, berapa kebarangkalian kita akan menang? Awak akan jawab 0.9. So confirm boleh menang lah. Okay, sebab dia dah hampir 1. Kalau awak kata berapa kebarangkalian kita akan menang? Rasanya 0.05 kot. Maksudnya awak tak yakin awak akan boleh menang. Awak mungkin kalah dalam perlawanan tu. Okay, so pelengkapnya ni, pelengkap ialah semua unsur yang bukan unsur A. Contoh, kalau kata peristiwa A, kalau tadi anda adu kan, peristiwa A ialah mendapat nombor genap. So nombor genap ialah 2, 4, 6. Okey, set pelengkap. Set pelengkap ialah yang komplement set A. So ruang sampel awak kan sampai 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ruang sampel kesudahan yang mungkin bila awak buat eksperimen. So awak dapatkan peristiwa A ialah mendapat nombor genap. So A pelengkap ialah peristiwa yang bukan peristiwa A. So maksudnya dalam ruang sampel ni 2, 4, 6 ni adalah peristiwa A. So bukan peristiwa A ialah 1, 3, 5. So A prime. Simbol dia A prime. Maksudnya A pelengkap. Okey, so kebarangkalian A pelengkap ni 1 tolak P A. So awak ingat kebarangkalian bila kita tambah jawapan dia akan jadi 1.
Okay, tak akan lebih 1. Memang 1 saja, 0 hingga 1. So, A pelengkap ni lah bukan unsur A. Jadi, awak nak dapatkan kebarangkalian, awak perlu tolak je lah 1. Nilai penuh kebarangkalian, tolak dengan kebarangkalian A. Contoh peristiwa A, berapakah kebarangkalian dia berlaku? Okey, ada berapa kesudahan peristiwa A? Ada 3. Berapa set sampel? 6. So, kita kecilkan dia jadi 1/2. So, apakah kebarangkalian set pelengkap? Set pelengkap maksudnya 1 tolak 1/2. Akan dapat 1/2. Okey, contoh yang lain. Dalam satu kotak ni ada 5 bola hijau dan 4 biji bola merah. Apakah kebarangkalian mendapat sebiji bola merah? So, apakah dia punya ruang sampel? Ruang sampel dia adalah 5 hijau. Maksudnya hijau 1, hijau 2, hijau 3, hijau 4, hijau 5. Okey, M1, M2, M3, M4. Okay, ini adalah ruang sampel. Kemungkinan yang akan awak dapatlah kesudahan. So, awak punya peristiwa. Peristiwa awak apa? Peristiwa awak adalah mendapat sebiji bola merah. So, ni bola merah. So, kemungkinan awak akan dapat M1, M2, M3, M4. Ni peristiwa awak. Okey, so awak nak cari kebarangkalian. So, kebarangkalian mendapat bola merah ialah bilangan bilangan merah ni. Bilangan kesudahan per dengan semua sekali ada berapa? 9. So, kebarangkalian bola merah ialah 4/9. Kalau nak kata kebarangkalian M pelengkap maksudnya apa? Dapat bola hijau. So, 1 tolak 4/9 akan dapat 5/9. Okey, cari kebarangkalian mendapat nombor yang boleh dibahagi dengan 3 apabila sebiji dadu boleh dilambungkan. So, yang boleh bahagi dengan 3. So, apa yang boleh bahagi dengan 3? 3 dengan 6 sahajalah. So, ada 2 sahaja kesudahan yang mungkin untuk dapatkan peristiwa ni. So, 2/6. Okey, kecilkan jadi 1/3. Kebarangkalian mesti awak permudahkan Okey, kebarangkalian 2 peristiwa. 2 peristiwa berlaku. Okey, dia punya timbul ada 2 sama ada dan pelengkap. Pelengkap pula. Intersection. Bersilang dengan kesatuan. Persilangan dan kesatuan. So, persilangan dan atau ialah kesatuan. Okey, persilangan dan. So, awak tengok dan kan? Ni dan kan? Ni nampak dia punya simbol. Atau. Ni simbol U. Okey, so ada satu lagi formula. Kebarangkalian A kesatuan B, A atau B sama dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak dengan persilangan dia. Okey, ini formula yang awak kena ni jugalah. Kena tahu juga. Okey, so kebarangkalian kesatuan ni pun sama formula dia. Ini dalam maths lah, biasanya awak buat dalam maths kan. Okey, contoh diberi set semester bla bla bla. Suatu nombor dipilih secara daripada set semester. Ini set semester simbol set semester. Cari kebarangkalian bahawa satu nombor genap dipilih. So, peristiwa ialah nombor genap. So, apa nombor genap dia? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kebarangkalian mendapat nombor genap ialah 7 per dengan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, potong. So, akan jadi 1/2. Okey, B soalan suatu nombor ganjil atau nombor perdana terpilih. Okey, suatu nombor ganjil atau. So, ni peristiwa A, ni peristiwa B. Awak nak atau maksudnya kesatuan A, kesatuan B. So, awaknya formula ialah PA tambah P B tolak PA persilangan dengan B. So, PA awak, nombor ganjil. Nombor ganjil dia berapa? 1, 2, 7 lah kan? 7/14. So, 1/2. Kebarangkalian nombor genap. Nombor ganjil, nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. So, apa nombor perdana? 2, 3, 5, 7, 11, 13. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/14. Tolak dengan persilangan A dengan B. Ganjil dan nombor perdana. A persilangan B. A dan B. Ganjil dan nombor perdana. Ni satu. Ganjil dan nombor perdana. Okey, 1, 2, 3, 4. 4/14. So, awak kira lah berapa dia punya ni. 1/2 tambah 6/14 tolak 4/14. 7 tambah 6, 13. 13 tolak 4, 9/14. Okey, 5 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, ni ada 5 Okey. Okey, peristiwa saling eksklusif. Masuk peristiwa saling eksklusif. Ini yang tambahan.
Okey, eksklusif maksudnya peristiwa yang tidak mungkin berlaku serentak pada masa yang sama. So, eksklusif. Eksklusif, faham maksud eksklusif tak? Memang eksklusif dia je lah. So, dia takkan berlaku serentak. Okey? So, kalau awak lukis gambar Raja Van, awak akan dapati dia tidak ada persilangan. So, A dengan B ni eksklusif. Dia tidak boleh berlaku serentak. Contohnya melambung shilling. Bila kita lambung shilling, kita ada dua muka kan? Kita akan, bila kita buat peristiwa tu akan dapat sama ada awak dapat bunga atau dapat daun tu. Dia awak dapat gambar ataupun dapat daun lah. Okey. So, dia tidak akan berlaku serentak. Awak balik tiba awak dapat dua sekali, tak mungkin. So, itu maksudnya dia saling eksklusif. Okey, jika peristiwa peristiwa saling eksklusif, bermaksud dia tidak boleh berlaku serentak. Tak boleh berlaku serentak maksudnya kebarangkalian dia berlaku dan ni tak ada. So, dalam dia punya formula ni kan, ni formula awak belajar P kesatuan B sama dengan PA tambah PB tolak PA bersilang dengan BA bersilang B ni jadi kosong. So, apa yang tinggal? Yang tinggal yang ni je lah. Sebab dia tidak boleh berlaku serentak. So, dan tak ada. Persilangan tu tak ada. So, kalau dia melibatkan 3 peristiwa pun sama. Dia akan jadi PA, PB, PC. Itu saling eksklusif. Okey, contoh. Sebab beg mengandungi 3 keping kad biru, 4 kad hijau dan 5 kad kuning. Sekeping kad dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa kad yang terpilih adalah warna hijau atau warna kuning. So, kebarangkalian dia untuk dapat dua-dua tak ada lah. Okey, so dalam kat sini. Atau hijau atau kuning. So, awak akan dapat hijau atau kuning. Kalau ikut formula, awak ada macam ni kan. So, awak tak mungkin dapat dua-dua sebab dia nak sekeping kad sahaja. So, ini akan jadi kosong. So, kebarangkalian dia lah H tambah K. So, ada berapa kad hijau? 4. So, 4 per 12 tambah dengan kad kuning 5. So, akan dapat 9 per 12 dan awak kena kecilkan jadi 3 per 4. Okey, kalau saling tidak eksklusif, kalau tadi eksklusif maksudnya dia satu je eksklusif orang cakap. Dia tidak akan berlaku serentak. So, kalau tidak eksklusif bermaksudnya dia boleh berlaku serentak. Bila awak lukis gambar Raja Van, awak akan dapati dia punya set tu bersilang. Okey, ini dan ni lah. Ini persilangan dia. Okey, so matematik, contohnya pelajar mengambil matematik tambahan saja, fizik saja dan matematik tambahan dan fizik. So, dia boleh ambil matematik tambahan saja, contohnya maths, ini fizik. Okey, dia boleh ambil matematik tambahan, atau ambil fizik ataupun ambil kedua-duanya sekali. Ini maksudnya tidak eksklusif. Okay, next ialah tidak bersandar. Okay, tadi eksklusif, yang ni tak bersandar. Apa maksud tak bersandar? Okay, dua peristiwa A dan B adalah saling tak bersandar jika kemungkinan peristiwa A berlaku tidak dipengaruhi oleh peristiwa A dan sebaliknya. Maksudnya, bila dia berlaku tu, dia tidak efek pada peristiwa sebelum. Contoh. Okay, yang ni dia punya formula lah. A dan B bermaksud A persilangan B bermaksud A darat dengan A darat dengan B. Okey, dan dapat diselesaikan menggunakan gambar rajah pokok. Okey, kita tengok apa contoh. Suatu keping shilling dilambung sebanyak 2 kali. So, bila awak lambung 2 kali, okey, peristiwa melambung duit shilling adalah eksklusif, bermaksud dia tidak akan berlaku serentak. Dapat bunga dengan dapat angka. Tapi bila awak lambung 2 kali, awak lambung kali pertama, awak akan dapat angka. Contoh, awak lambung kali pertama, awak akan dapat angka. Untuk lambungan kedua, dia efek tak yang nombor 1 tu? Takkan efek lah. Bila awak lambung lagi sekali, awak boleh dapat angka ataupun bunga. Okey, keputusan mendapat nombor atau gambar bagi lambungan kedua tidak dipengaruhi keputusan lambungan pertama. Okey, yang kedua, kebarangkalian Ahmad lulus ujian matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Tak bersandar lah. Kalau dapat maths tu dapat A+ pun, dia tidak memberi jaminan awak akan dapat English juga A+. So, dia tidak bersandar. Kita tengok yang bersandar dia ada bagi contoh tak? Okey. Apa maksud bersandar? Bersandar ialah kalau keputusan tu dipengaruhi. Contoh kalau saya bagi bersandar, awak ada satu kotak. Dalam kotak ni ada contoh 4 biji bola. Okey, ada 2 biji bola hitam dengan 2 biji bola putih. Peristiwa awak adalah awak ambil sebiji bola tanpa masukkan balik. Tanpa gantian. Maksudnya bila awak dah ambil bola tu, awak takkan masukkan balik dalam kotak tu, awak akan buang. Okey, so kalau kebarangkalian untuk mendapat bola hitam. Okay. Sekali awak ambil kebarangkalian untuk mendapat bola hitam bila 2 per 4. So, awak kecilkan dia dapat jadi 1 per 2. Awak tidak ganti balik bola tu masuk ke dalam. So, awak buang bola tu. Bila buang dah bola, awak dah dapat hitam. Tinggal berapa? 1 hitam, 2 putih. So, awak ambil lagi 1 bola. Awak akan dapat berapa? 1 je. 1 per 3. So, ini adalah peristiwa bersandar. Bermaksudnya, kalau awak buat lagi peristiwa tu, dia ada kesan daripada sebelumnya. Sebab awak tak ganti bola tu dalam tu. Okay, kita tengok contoh 1. Sebiji dadu adil dilambung sebanyak 3 kali.
Apakah kebarangkalian memperoleh sekali nombor 2 daripada 3 lambungan? So, kita boleh selesaikan guna gambar rajah pokok juga. Okey. So, awak dapat nombor 2 ataupun awak tak dapat nombor 2. So, bukan 2. Okey, so ada dua saja kemungkinan. Sama ada dapat nombor 2, baling dadu dapat nombor 2. Kemudian kalau awak baling dadu dapat nombor 3. So, tak dapatlah nombor 2. So, awak buat 2 ranting sajalah. 2 dengan bukan 2. So, dia adalah tidak bersandar. So, bila awak dah baling, awak dapat 2. Adakah 2 akan hilang pada dadu? Tidak mungkin kan? So, dia tak bersandar lah. Dia tak akan efek daripada peristiwa sebelum. So, boleh pecah lagi 2. 2 ranting. So, 2 bukan 2. Ni pun sama. Pecah 2 bukan 2. Okay, ni first attempt. Ni second attempt. Sekali lambungan. Ni kali lambungan kali kedua. So, lambungan kali kedua, pecah lagi 2. Okay, so 2 bukan 2. 2 bukan 2. 2 bukan 2. 2 bukan 2. So, soalan dia, peristiwa adalah awak dapat sekali sahaja nombor 2. Dalam 3 lambungan tu sekali sahaja. So, apa kemungkinan dia? So, awak dapat first attempt 2. Lepas tu dah tak dapat dah. Okay, sebab dia nak sekali sahaja nombor 2. Okay, so apa peristiwa dia? Okay, isi dekat ranting dia ni, isi dia punya kebarangkalian kan. So, 2 adalah 1 je. Dalam dadu tu ada 1 je kan, 2. So, dia 1/6. 1 je nombor 2 daripada 6 permukaan 6 nombor. So, kat sini akan jadi 5/6. So, ni peristiwa tak bersandar, dia tak akan efek kebarangkalian lah. Okay, sama dia. So, awak akan dapat kebarangkalian dia mendapat nombor 2 sekali. Okay, 1/6 darab 5/6 darab 5/6. Okay, ini 1 kali pilihan. Okay, 1 kali kesudahan. So, sama ada lagi awak boleh dapat bukan 2. Lepas tu awak dapat nombor 2. Lepas tu awak dapat bukan 2. Sebab dia nak sekali je kan. So, 5/6 darab 1/6 darab dengan 5/6. Atau tambah. So, 5/6 darab 1/6 darab 5/6. Okay, ataupun awak dapat bukan 2. Lepas tu second attempt dapat bukan 2 juga. Last attempt baru dapat 2. So, dia akan jadi atau tambah 5/6 darab 5/6 darab 1/6. So, awak kira lah ni dulu, kira, ni dulu, kira. Kemudian baru awak tambahkan. Okey. So, awak akan dapat jawapan dia 25/72. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.